Baik, Alhamdulillah itu dia pertubuhan mihrab membangun aset-aset Islam. InsyaAllah hari ini kita nak kongsikan kepada anda daripada pertubuhan mihrab kita ada tajuk yang istimewa sebenarnya hari ini. Sebenarnya hari ini hari Ashura 10 Muharram, hari kemenangan orang bertakwa. Bersama dengan saya sekarang ni di studio saya bawakan kepada anda insyaAllah Duta Pertubuhan Mihrab kita bersama dengan Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Tajuk hari ini memang kena pada hari ini. Memang sesuai sangat Ustaz. Hari Ashura, hari kemenangan orang bertakwa. Kita tahu kita dalam bulan Muharram. Allah sayang kita, Allah masih lagi nak kita banyak sangat melakukan amal ibadah. Dan kita tahu bulan Muharram ini adalah salah satu bulan haram yang disayangi ataupun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan hari Ashura, hari kemenangan untuk orang yang bertakwa Ustaz? Terima kasih banyak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang diberkati, yang dikasihi dan dicintai Allah SWT sekalian. Alhamdulillah hari ini adalah penghulu segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan dan sekaligus kita mempunyai tambahan keberkatan pada hari ini kerana hari ini adalah hari Ashura. Hari Ashura adalah hari yang dimuliakan di dalam Islam dan Rasulullah SAW memuliakan hari ini. Dan perkataan Ashura adalah daripada perkataan asyarah. Asyarah maksudnya 10. Maksudnya Ashura adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesepuluhan, sesuatu yang ke-10. Maka hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram dipanggil sebagai hari Ashura. Dan pada hari ini dipanggil sebagai kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa kerana ulama menyebutkan banyak kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu berlaku di dalam hari Ashura. Maka tidak syak hari Ashura adalah termasuk daripada hari-hari Allah. Dan dalam Al-Quran disebutkan وَذَكِّرْهُمْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ. Ingatkanlah kepada umat manusia berkenaan dengan hari-hari Allah. Kerana di situ ada syiar Allah, di situ ada tanda kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu peristiwa yang saya ingin kongsikan di sini adalah 400 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang raja daripada Yaman dikenali sebagai Raja Tuba' telah berhijrah telah mengembara daripada Yaman ke seluruh semenanjung Arab. Dan apabila tiba di Yathrib, beliau mendapati bahawa Yathrib iaitu nama asal bagi Madinah adalah tempat yang sesuai apa yang disebutkan dalam kitab Taurat berkenaan tempat pusat penyebaran Islam oleh Nabi yang terakhir. Maka beliau telah membeli sekeping tanah di situ dan beberapa rumah dan diwakafkan, diperuntukkan untuk Nabi akhir zaman. Walaupun Raja Tuba' tak dapat hidup pada zaman Rasulullah, akan tetapi beliau telah menulis warakah pada Rasulullah yang menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, rumah Sayyidina Ayub rumah yang baginda menginap dan juga Masjid Nabawi terbina adalah di atas kepingan-kepingan tanah yang dibeli oleh Raja Tuba' 400 tahun yang lalu. Di sini adalah kita lihat niat, suatu niat yang kita pasang, maka Allah SWT merealisasikan niat yang baik dan ianya adalah sesuatu yang tidak rugi, niat untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu dia kan berkaitan dengan hari Ashura, hari kemenangan orang yang bertakwa. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami kenapa hari Ashura ni dianggap penting bagi umat Islam sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpuasa pada hari Ashura ni Ustaz. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa di mana hari-hari yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk berpuasa. Baginda akan berpuasa kerana puasa itu semua orang boleh lakukan. Orang miskin pun boleh lakukan. Bukan saja orang kaya, bukan saja orang yang berharta, bukan saja orang yang tertentu, tapi orang-orang miskin, fakir miskin, hatta orang gelandangan pun mudah untuk berpuasa. Di situ ulama dapat ambil kefahaman bahawa mana-mana hari yang Rasulullah SAW berpuasa itu tanda hari tersebut penuh dengan keberkatan, cahaya dan limpahan rohani dan lipatan kali ganda ganjaran pahala lebih besar pada hari tersebut. Maka ulama menganjurkan pelbagaikan amal-amal ketaatan dan pelbagaikan ragam kebajikan dan kebaikan pada hari tersebut. Contohnya pada hari Ashura, ulama anjurkan untuk kita luaskan isi perbelanjaan rumah kita, banyakkan infak, banyakkan sedekah pada anak rumah, anak yatim, sapu kepala anak yatim, hidupkan sunnah seperti potong kuku, seperti pakai celak dan sebagainya. Dan ini semua adalah tanda kita mentakzimkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah SWT pada hari Ashura. Mana Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, maka Rasulullah bertanya kepada mereka kenapa mereka berpuasa. Mereka mengatakan kerana ini hari Nabi Musa terselamat daripada Firaun. Maka Nabi Muhammad SAW kata kita lebih berhak untuk
mentakzimkan Nabi Musa dengan kita berpuasa. Jadi ulama ambil kesempatan di situ untuk menganjurkan para umat Islam untuk memperbanyakkan lagi amal ibadah selain daripada puasa. Kalau ada di antara kita yang terlepas berpuasa pada hari ini, maka perbanyakkan infak, perbanyakkan sedekah, cari rumah anak-anak yatim. Akbar, masya-Allah, itu dia. Selain kita selain kita berpuasa, banyak amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan. Antaranya Ustaz kata kita bersedekah. Jadi saya difahamkan Ustaz sedang berusaha membantu pihak Pertubuhan Mihrab untuk mengumpul dana bagi kempen membangun aset-aset Islam. Jadi mungkin ini peluang sebenarnya untuk kita kata memanfaatkan Hari Ashura yang ada ni Ustaz. Bagaimana Ustaz mungkin kongsikan sedikit berkaitan dengan Pertubuhan Mihrab? Baik, saya ingin kongsikan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Taala berkenaan dengan kempen membangun aset-aset Islam yang dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana Pertubuhan Mihrab berinisiatif dan berusaha untuk membantu para muslimin dan muslimat untuk memudahkan mereka menyalurkan rezeki yang Allah Taala telah kurniakan kepada mereka kepada perkara-perkara yang dapat memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan selepas kematian kita. Daripada dunia ini kita ada satu alam yang tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Jadi Pertubuhan Mihrab ingin memudahkan para umat Islam menyalurkan infak mereka, menyalurkan sedekah mereka supaya dapat jadi simpanan mereka. Seperti mana Ustaz tadi kata, sebagai pencen kubur kita, maka ini sebagai harta kita yang hakiki yang kita nak gunakan faedah dan manfaatnya, labanya, keuntungannya untuk selama-lamanya. Dan untuk itu kempen ini bersasar ataupun bertumpu kepada pembinaan masjid dan juga pembinaan institusi pengajian agama seperti mak tahfiz dan sebagainya. Dan antara projek yang berada dalam radar kami yang kami berikan tumpuan khusus pada ketika ini adalah pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, Kajang, yang mana pada ketika ini mereka telah pun bertahun-tahun sejak 2016 membina masjid sampai sekarang masih belum dapat digunakan. Maka saya mengajak kepada muslimin muslimat untuk kita berinfak membantu kami untuk menyiapkan dan juga menyelesaikan pembinaan masjid ini, yang mana orang-orang kampung sudah bertahun-tahun menunggu dan menanti sejak tahun 2016 dan hari ini adalah 2023, dan kita membantu mereka supaya mereka dapat kemudahan untuk mereka solat berjemaah dan mengadakan aktiviti masyarakat umat Islam dan sebagainya. Okey, jadi Ustaz, bagaimana agaknya cara mereka di luar sana untuk bersama-sama dengan Pertubuhan Mihrab dan berinfak insya-Allah pada kempen ini? Jadi kita rebut sempena hari Ashura dan bersempena hari Jumaat, penghulu segala hari, kita ingin rebut cahayanya, keberkatannya, hidayah dan taufik yang mencurah-curah pada hari ini untuk kita berinfak dan sedekah bagi membantu kami menyiapkan pembinaan masjid ini. Dan anda boleh lihat di kaca TV anda akaun bank yang tertera, anda boleh ambil gambar ataupun screenshot, dan juga anda boleh juga infak secara online melalui www.infakmihrab.com, dan anda juga boleh melihat QR code di situ. Anda boleh scan dan register, anda boleh tetapkan berapa banyak yang kalian ingin infakkan secara konsisten. Mudah-mudahan perkara ini diberkati oleh Allah, dan kita masih berada dalam hari Ashura sampai waktu maghrib. Maka gunakan kesempatan ini untuk infakkan, keluarkan apa yang berada dalam kocek kita. Ianya tidak berkurang, Allah janji ia bertambah. Cuma kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, itu dia. Allah janji akan bertambah, tidak akan berkurang kan Ustaz. Masya-Allah, hari ini hari istimewa Ustaz, hari Ashura. Jadi mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir untuk penonton-penonton kita pagi ini, masya-Allah, yang kata yang berebut untuk ambil keberkatan yang ada pada hari ini. Baik. Suatu hari yang mana anjurkan kita untuk berpuasa, maka kita lebih memberikan penekanan dan juga perkhususan pada hari tersebut untuk memperbanyakkan amal ibadah, untuk membanyakkan takarrub, untuk membanyakkan infak dan sedekah. Ini mengundang pandangan rahmat yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seseorang yang mentakzimkan sesuatu yang Allah Taala agungkan, maka ianya mengundang rahmat yang mencurah-curah kepadanya. Yang rahmat itulah Allah SWT kurniakan kesihatan kepada kita. Boleh jadi Allah jadikan ia sebagai asbab kesembuhan kita daripada segala penyakit. Allah tolak musibah dan juga bala bencana daripada kita. Maka dengan keberkatan sedekah pada hari yang penuh kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah Taala jauhkan kita daripada segala malapetaka, jauhkan kita daripada segala penyakit, jauhkan kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan Allah Taala pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Insya-Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Ustaz Iqbal selaku Duta Pertubuhan Mihrab, dan kepada para penonton semua, jangan lepaskan peluang hari yang baik
double sebenarnya ganjaran pada hari ini Ustaz, hari Jumaat, subhanallah. Jadi ambil peluang keberkatan ini insya-Allah. Dan kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan.